Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton UMT Live bersiaran secara langsung di YouTube dan Facebook official UMT. Saya Dr. Syed Muhammad Saiful Azwan, pensyarah di Fakulti Teknologi Kejuruteraan dan Kelautan dan selaku mentor untuk pagi ini bagi program Jom Masuk UMT untuk Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan. Pada pagi ini kita akan bertemu bual berkenaan dengan program-program yang ditawarkan di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan, dan bersama-sama kita pada pagi ini adalah Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan, iaitu Profesor IR Muhammad Fadli bin Ahmad. Assalamualaikum Prof, dan apa khabar Prof? Waalaikumsalam. Okey. Baik, kabarnya baik. Baik. Okey, alhamdulillah. Okey Prof, sebelum kita melanjutkan lagi bual bicara kita pada pagi ini, apa kata Prof memperkenalkan diri Prof kepada calon-calon siswazah yang bakal menyertai UMT pada tahun 2024 ini Prof. Silakan Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam madani. Okey. Berlalu saya ucap terima kasihlah kepada Dr. Syed selaku moderator pada pagi ini, dan juga kepada calon-calon mahasiswa kita yang sedang mendengar dalam live FB ini. Okey, jadi sedikit berkenaan dengan saya adalah Profesor IR Dr. Muhammad Fadli bin Ahmad, merupakan Dekan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan, dan saya menjawat jawatan Dekan ini daripada 1 November 2022 sehingga kinilah. Dan saya telah berkhidmat di UMT yang dahulunya dikenali sebagai UPM Terengganu, kira-kira lebih kurang dalam 24 tahun lah, 23 atau 24 tahun di UMT. Itulah sedikit berkenaan dengan saya lah. Okey. Okey, 24 tahun Prof berkhidmat dengan UMT. Bagi saya Prof, itu adalah tempoh masa yang sangat lama Prof. Sudah semestinya dengan tempoh yang sangat lama itu, Prof sangat arif dalam bidang pendidikan yang disediakan di UMT ini sendiri. Okey, dengan pengalaman yang cukup lama Prof ada di UMT ni Prof, boleh tak Prof ceritakan sedikit kepada calon mahasiswa kita berkenaan dengan sejarah penubuhan FTKK ni Prof? Okey, sejarah FTKK ni agak panjang lah. Dia bermula daripada 2001. Dia bermula daripada FST. Okey, FST pada ketika itu ada 4 departmen dan ataupun jabatan, dan pada ketika itu ada 4 program. Kalau saya boleh nyatakan program pada ketika itu ialah program sains kejuruteraan, program fizik, program matematik dan juga program sains komputer. Lepas pada itu perkembangan daripada tarikh pada tahun tersebut, universiti berkembang, maka tertubuhnya pada tahun 2006 itu Fakulti Maritim Sains Marine. Okey, di mana salah satu program telah ditubuh, iaitu apa yang kita ada sekarang inilah di FTKK, iaitu program sarjana muda sains gunaan teknologi maritim. Jadi 3 lagi program nanti yang saya akan terangkan nanti masih berada di FST. Kemudian pada 2014 berkembang lagi, maka dipecahkan kepada PPKK, yang mana ditransformasi pusat-pusat pengajian menjadi pusat pengajian. Jadi di situ ditempatkan 4 program di PPKK tersebut, dan program yang sedia ada sekarang ini pun berada di PPKK pada ketika itu. Kemudian pada tahun 2019, untuk pengatuan calon-calon mahasiswa kita, tertubuhnya kembali Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan. Jadi Fakulti Teknologi Kelautan ini adalah mempunyai 10 program, di mana 4 program yang kita ada sekarang di FTKKI berada di FTKKI dahulu. Kemudian pada tahun 2024 tertubuhnya satu fakulti FTKK, itu Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan, yang mempunyai 4 program yang kita akan dengar sebentar lagi lah. Okey. Dan tadi ada persoalan tanya kenapa
kenapa FTKKI ditubuhkan kan. Jadi apabila dipecahkan daripada FTKKI pada ketika itu untuk makluman, kita telah memfokuskan pengajian kita itu kepada teknologi. Dan sebelum ini kita bersama dengan komputer dan juga matematik. Dan sekarang ini kita berfokuskan kepada teknologi supaya apabila kita fokus tu kita boleh merancang pengajian di peringkat sarjana muda dan juga untuk siswaza postgraduate dengan lebih terancang, dengan lebih baiklah. Itu. Okey, so bermaksudnya penjenamaan semula ataupun penamaan semula fakulti kepada FTKK ini adalah bertujuan untuk memberi fokus kepada teknologi dan juga kejuruteraan. Ya, betul, Prof? Betul. Okey, Prof. Bila wujudnya ataupun penamaan ataupun penjenamaan fakulti itu berlaku, pasti wujudnya satu sistem pengurusan yang baru, Prof. Betul tak, Prof? Betul. Okey, boleh tak kalau Prof terangkan berkenaan dengan takbir urus tertinggi, tenaga pengajar dan juga sokongan serta kepakaran yang ada di FTKK pada ketika ini, Prof. Okey. Untuk makluman calon-calon siswa, calon-calon pelajar lah, mahasiswa, di fakulti, di mana-mana fakulti lah, memang diterajui untuk pengurusan tertinggi itu ada dekan. Okey, dekan. Kemudian dibantu oleh 2 timbalan dekan, iaitu timbalan dekan akademik dan juga timbalan dekan bakat. Jadi itu 3 tonggak utamalah di fakulti. Kemudian oleh kerana kita ada 4 program, oleh kerana kita ada 4 program di fakulti buat masa kini, maka kita ada 4 cultural program untuk melihat perjalanan program ini. Kemudian kalau seterusnya, kalau kita lihat daripada tenaga pengajar, jadi di FTKK ni, minta maaf, FTKK, saya tersasul sebab dulu FTKKI. Sebab kita baru je, kita baru berubah pada 1 Januari baru ni, 2024. Masih terbau-bau lagi. Masih terbau-bau lagi. Jadi untuk tenaga pengajar, kita ada 60 tenaga pengajar yang terdiri daripada profesor madya dan senior pensyarah senior dan juga pensyarah muda lah. Dan juga kita ada tenaga pengajar yang daripada vocational. Yang ini memberi satu kelebihan lah kepada pelajar kita kerana pengalaman dan sebagainya daripada pegawai latihan vocational ni. Jadi itu dari segi tenaga pengajar, yang mana tenaga pengajar kita ni lebih, kita kata hampir 60% mempunyai PhD. Oh, ramai ya, Prof. Lebih hampir 100% lah kita boleh kata mempunyai kelulusan PhD dalam bidang masing-masing lah. Dan kemudian kita juga mempunyai, di samping itu kita juga mempunyai profesor, kita panggil profesor adjunct di fakulti yang kita lantik daripada pihak industri. Kemudian kita ada di FTKK ada profesor pelawat daripada luar negara, dan juga pensyarah antarabangsa lah. Jadi pensyarah antarabangsa ni yang kita ada daripada Indonesia, daripada Bangladesh. Jadi kesemua yang saya sebut tadi, profesor adjunct, profesor pelawat dan juga expertise membantu peningkatan program kita dengan lebih baiklah, dengan pengalaman industri dan juga pengalaman di luar negara, dibawa dan memberi nilai tambah kepada program kita. Dalam erti kata lain, dia salah satu cara mengukuhkan lagi orang kata kualiti fakulti FTKK itu sendiri. Ya, betul. Okey. Prof. Kemudian kita ada
staf sokongan yang membantu, staf sokongan yang membantu akademik. Kita ada 27 orang staf akademik yang terdiri daripada pegawai pengurusan dan juga pegawai makmal dan pegawai penolong pegawai sains dan sebagainya lah. Seramai 27 yang membantu menjalani untuk proses pengajaran dan pembelajaran di setiap program. Okey, sekejap ya Prof. Tadi macam sekarang ni kita boleh tengok ada gambar kapal di sini Prof. Boleh tak saya tahu apa kaitan gambar kapal ni dengan fakulti kita? Bila kita sebut kelautan, mesti ada kapal. Bila ada kapal, apa pula kaitannya dengan fakulti FTKK ni Prof? Okey, saya cerita ini kapal ni adalah merupakan kapal kita namakan sebagai RV Discovery ataupun Research Vessel Discovery. Jadi ini adalah salah satu universiti yang mempunyai kapal. Yang mana kapal ini digunakan untuk membuat penyelidikan. Tapi soalan tadi tanya apakah kaitan dengan fakulti? Ya, betul Prof. Okey, jadi di sini kita ada program yang berkaitan dengan perkapalan. Jadi di kapal inilah para pelajar akan membuat latihan amalinya di kapal. Dan diberi peluang untuk duduk dalam kapal melihat sistem-sistem yang ada dalam kapal. Bukan itu saja, para pelajar juga diberi peluang untuk naik kapal dan membuat pelayaran di sekitar di sekitar perairan Terengganu. Jadi itu kelebihan satu keunikan yang tidak ada di universiti lain. Okey, sangat unik Prof, sebab kebiasaannya kita hanya dengar bila masuk universiti kita hanya ada classroom ataupun makmal, tapi di UMT di fakulti FTKK ini kita ada on-board classroom, betul Prof? Ya, betul. On-board classroom. Itu menarik. yang memberi satu-satunya universiti yang mempunyai on-board classroom bagi saya. Memberi pendedahan yang lebih kepada pelajar lah secara nyata, secara di lapangan lah. Okey, baik Prof. Okey, seterusnya ada apa-apa lagi untuk Prof? Okey, yalah kita ada banyak pensyarah, maka pelbagailah bidang mereka. Tetapi bidang utama yang kita kata kepakaran mereka lah, kita boleh grupkan dia, tenaga pengajar itu dia pakar dalam bidang maritime teknologi, pakar dalam bidang environmental technology dan juga pakar dalam bidang electronics dan juga instrumentasi. Itu. Alright. Okey. Tadi baru je Prof cakap, baru je Prof mengatakan di FTKK ini terbahagi kepada 3 kepakaran bidang. Yang pertama adalah teknologi maritim, yang kedua adalah elektronik dan instrumentasi, dan yang ketiga adalah teknologi alam sekitar. Betul Prof ya? Ya. Okey, jadi Prof, secara ringkasnya Prof, apakah program-program yang ditawarkan di FTKK ini di bawah ketiga-tiga kepakaran yang Prof katakan tadi Prof? Okey, jadi program yang kita tawarkan di fakulti ada 4. Okay. Yang pertamanya sarjana muda sains gunaan teknologi maritim dengan kepujian. Itu pertama. Yang keduanya sarjana muda teknologi kejuruteraan mechanical, dalam bracketnya adalah seni bina kapal dengan kepujian. Kemudian yang ketiganya adalah sarjana muda teknologi alam sekitar dengan kepujian. Dan yang terakhir adalah sarjana muda sains gunaan elektronik dan instrumentasi dengan kepujian. Jadi ada 4 program yang mana tahunnya adalah yang pertama saya sebut tadi itu teknologi maritim 4 tahun, seni bina kapal 4 tahun, dan alam sekitar 3 tahun setengah, dan elektronik dan instrumentasi itu 3 tahun setengah. Jadi keempat-empat program ini kita mendapat akreditasi
daripada MQA. Okey, dan juga mendapat akreditasi daripada MBOT, satu badan profesional Malaysian Board of Technology. Jadi ini merupakan pengiktirafan profesional lah kepada program kita, di mana apabila pelajar-pelajar keluar daripada graduate lah maksud saya, mereka akan mendapat satu gelaran profesional yang dipanggil sebagai TS, technologist. Jadi ini memberi suatu nilai tambah kepada pelajar untuk mereka mampu menunjukkan kemampuan dia untuk bekerja di industri. Itu. Okey, berkata tentang MBOT ni Prof, bagi saya ia adalah satu sangat menariklah bila keempat fakulti ini empat program ini diberi akreditasi oleh MBOT. Ini menunjukkan bahawa program yang ada di UMT di FTKK ini FTKK ini mempunyai value yang tinggi sebagai satu program yang telah diiktiraf oleh agensi MBOT. Okey. Jadi Prof, kita dah tahu ada 4 program yang ditawarkan di FTKK ini. Okey, apa kata kalau sekarang ni boleh tak Prof menceritakan latar belakang keempat program yang ditawarkan kepada calon mahasiswa kita dan juga prospek kerjaya bagi setiap program ini, Prof. Okey. Ini yang kita nak dengar ni sebenarnya. Mungkin mahasiswa, bakal-bakal mahasiswa yang akan masuk UMT ni yang paling penting lah. Jadi kenapa program ini diwujudkan? Okey, sebelum tu saya nak bagi pengenalan lah pada yang pertamanya, Sarjana Muda Sains Gudahan Teknologi Maritim. Jadi dari segi program ini, mahasiswa akan didedahkan dengan teknologi dalam sektor industri maritim. Itu dia. Jadi apabila kita kata sektor industri maritim itu, dia merangkumi kepada industri perkapalan, pelabuhan dan kelautan. Sebagai contoh, yang kelautan itu sebagai pembangunan zon pantai dan luar pantai. Itu dia. Jadi kita juga memberi pendedahan pengetahuan kepada pelajar berkenaan dengan pembinaan, penyelenggaraan dan operasi dalam industri maritim dan juga perkapalan. Okey. Jadi saya nak tambah sikit berkenaan dengan keunikan, sikit saja. Jadi keunikan program ini adalah ianya lebih fokus sains dan teknologi yang diguna pakai dalam sektor maritim. Kita mendedahkan itu keunikannya. Salah satunya universiti yang menawarkan program ini. IPT yang menawarkan program ini yang memfokuskan kepada sektor maritim. Dan ini adalah sangat penting kerana sektor maritim ini merupakan sektor penyumbang yang besar terhadap pendapatan ekonomi negara. Okey. Jadi mungkin keistimewaan dia yang saya nak sentuh sikit. Keistimewaan dia, kita ada peralatan yang terkini. Kita ada di Makmal lah, kita ada peralatan terkini, maksud saya peralatan yang memang diguna pakai oleh industri. Contohnya kita ada mesin pemotong bahan untuk mereka bentuk kapal. Jadi itu satu keunikan lah. Dan tidak banyak industri yang ada. Dan kita ada kepakaran untuk memotong dan membina plug dan mold untuk jadikan sebuah kapal ke ataupun apa-apa objek lah. Itu. Okey, baik. Okey. Jadi tadi aspek kerjaya untuk program ini mungkin untuk pengetahuan calon mahasiswa, untuk program ini akan pelajar apabila habis daripada pengajian akan jadi jurutera marine, teknologis marine, marine surveyor dan sebagainya lah, bekerja di pelabuhan dan sebagainya. Itu merupakan karier laluan kerjaya pada pelajar yang mengambil program inilah. Okey, seterusnya saya rasa adalah berkaitan dengan program seni bina kapal, Prof. Okey, saya rasa dia berkait
teknologi maritim dan seni bina kapal. Dia macam adik-beradik, Prof. Betul tak? Ya, betul. Okey. Boleh tu Prof terangkan Okey. sedikit. Seni bina kapal berkaitan dengan program yang saya sebutkan tadi, yang mula tadi itu Maritime Technology. Tapi keunikan program ini, dia adalah gabungan antara sains dan seni. Sains dan seni, maka itu menjadikan seni itu maksudnya seni kepada perkapalan lah. Jadi pelajar akan akhirnya menjadi arkitek naval. Itu. Jadi ilmu teknologi dan kejuruteraan yang didedahkan kepada pelajar adalah berkaitan dengan kestabilan, struktur yang terapung, sama ada kapal dan sebagainya lah, daripada keapungan struktur tersebut, dan juga pendedahan kepada mesin-mesin lah yang kita sebut tadi, CNC dan sebagainya lah, untuk memantapkan inilah hands on pada para pelajar. Jadi keunikan dia adalah kita memfokuskan sains dan teknologi dalam sektor maritim, terutama dalam struktur terapung, kapal, jeti dan juga platform. Platform untuk pelantar bijak lah platform tu, untuk kerja-kerja di laut lah. Jadi kita dedahkan. Itu satu keunikan lah pembelajaran di program ini. Jadi itu. Okey. Bila Prof berkata tentang keunikan kedua-dua ini, lupa satu Kerjaya. Saya lupa pasal Kerjaya tu. Jadi of course bila dah ambil seni bina kapal ni, Kerjaya je adalah jadi arkitek naval lah. Jadi arkitek naval ni gaji pun lumayan lah. Gaji pun lumayan. Dan selain daripada tu, marine engineer, surveyor dan sebagainya lah yang related dengan marine, para pelajar boleh. Itu merupakan laluan Kerjaya dia. Okey, sangat menarik Prof. Dua program ni yang sangat berkait rapat. Jadi apa kata kita saksikan sorotan video berkenaan dengan program teknologi maritim dan juga seni bina kapal. Okey, silakan. Mungkin kita akan menyaksikan video ini selepas penerangan berkenaan dengan program yang seterusnya. Okey, kalau tak silap saya adalah program seterusnya adalah berkenaan dengan sarjana muda teknologi alam sekitar. Prof, boleh Prof ceritakan sikit latar belakangnya dan juga keunikan serta prospek kerjaya untuk program ini, Prof. Silakan, Prof. Okey, untuk makluman calon-calon mahasiswa, jadi kita sedia maklum bahawa isu alam sekitar inilah yang kita hadapi memang harian lah masalah tersebut. Jadi dalam program ini program ini mendedahkan kepada mahasiswa berkaitan dengan pengurusan pesisir pantai, teknologi kita semula, konservasi persekitaran, penambahbaikan dan juga polisi dan undang-undang persekitaran. Jadi program ini mendedahkan ilmu tersebut kepada para pelajar bagi menyelesaikan isu-isu persekitaran yang berlaku. Seperti yang kita tahu, isu-isu pencemaran air, isu-isu berkenaan dengan sisa buangan pepejal dan juga sisa buangan toksik. Jadi itu yang kita akan dedahkan kepada para pelajar. Dan keunikan program ini adalah
penyelesaian isu-isu alam sekitar yang lebih berfokus kepada zon pesisir pantai. Okey, tapi bukan kita tinggal isu-isu di kawasan penambangan, juga diambil juga diambil kira lah dalam pengajian untuk isu-isu pencemaran di kawasan pedalaman. Jadi keunikan dia maknanya kita juga mau fokus kepada isu di sekitar pesisir pantai. Itu dia. Jadi keistimewaan dia, kita ada pelbagai peralatan dan juga makmal yang baik untuk memberi pendedahan kepada para pelajar. Okey, dan dari segi kerjaya tadi tu untuk makluman bakal mahasiswa, okey, di program kami, di program kami, di fakulti kami, mereka boleh menjadi sebagai pegawai alam sekitar, teknologis alam sekitar, okey, pegawai kesihatan dan keselamatan. Okey. Itu. Okey. Bila saya mendengar baru tiga program ya Prof. Kalau saya jadi calon mahasiswa sekarang, saya dah berkobar-kobar nak tahu yang terakhir ini. Apakah Prof program yang terakhir yang ada di FTKK ini? Okey, program terakhirlah program Sarjana Muda Sains Gunaan Elektronik dan Instrumentasi dengan kebujayaan. Jadi kita tahu bahawa sekarang ni keperluan tenaga kerja, kalau mengikut catatan saya ni lah, untuk elektronik dan instrumentasi dia adalah merupakan penyumbang KDNK yang sangat besar. Dan dikatakan pada 2025 memerlukan pejawatan sebanyak 13,000. 13,000 pekerja. Peluang pekerjaan yang tinggi tu, Pak. Ya, jadi di situ kita boleh nampak kepentingan elektronik dan instrumentasi inilah atau kita panggil sebagai EE. Ya. Jadi di sini program ini kita dedahkan kepada para pelajar pengetahuan berkenaan dengan teknologi elektronik dan instrumentasi yang terkini lah. Terutama yang berkaitan dengan sektor maritim. Dan juga sektor-sektor lain, seperti mana yang kalau boleh saya sebut di sini, banyak sektor-sektor yang menggunakan EE ini, seperti sektor dalam tenaga diperbaharui, tenaga diperbaharui, dan sektor-sektor lain seperti komunikasi, pengangkutan, memerlukan pekerja yang mempunyai pengetahuan dalam EE. Okey. Jadi itulah kita akan dedahkan teknologi-teknologi yang terkini kepada mereka. Dan satu keunikan yang saya kata tadi tu EE di sini, sebab kita memang kelautan, maka bidang EE ini sangat diperlukan juga pengetahuannya dalam sektor maritim, yang mana kalau kita tengok kepada tenaga diperbaharui itu, dia merujuk kepada tenaga ombak, tenaga arus, dan juga tenaga solar. Jadi itu penyumbang EE itulah. Jadi perlu bukan sahaja sektor pembuatan lah, bukan satu pembuatan untuk EE ini saja. Okey. Jadi di sini juga ada kita sediakan mamal-mamal yang mencukupilah kepada para pelajar untuk mereka membuat. Okey Prof. Kita macam tadilah Prof dah beritahu mengenai latar belakang, keunikan program-program serta peluang-peluang kerjaya. Okey, apa yang saya boleh rumuskan di sini Prof adalah keempat-empat program ini sebenarnya saling berkaitan dan yang mana komplement antara satu sama lain. Betul Prof? Betul. Jadi bagi menjayakan pengajaran dan pembelajaran di dalam setiap program yang ditawarkan di FTKK ini, apakah fasiliti yang disediakan oleh FTKK untuk program-program yang sedia ada di FTKK ini sendiri? Ya. Untuk pengetahuan mahasiswa, bakal mahasiswa, kemudahan makmal dan juga peralatan adalah penting bagi menjamin sesuatu program itu berkualiti. Dan kita kalau tengok dari sudut pembahagian peratusan, 60% adalah merupakan penilaian berterusan.
40% adalah penilaian berbentuk peperiksaan. Jadi dalam 60% tu kita ada makmal, pelajar terlibat dengan tugasan di makmal. Okey. Jadi di situlah kita menjadikan makmal yang mencukupi kepada mahasiswa untuk mereka membuat kerja-kerja amali lah. Kalau kita tengok, kalau elektronik dan instrumentasi, kita ada lebih kurang 8 makmal. Makmal, apa itu makmal dia? Itu adalah radiation lab, makmal radiation, makmal applied physics, makmal graduate physics, makmal instrumentasi dan kontrol, makmal microprocessor dan juga makmal microkomputer, makmal elektrik dan electronics, makmal advanced materials dan juga makmal energy ataupun makmal kuasa, makmal tenaga. Jadi, dan kalau kita tengok untuk environmental program environmental technology, kita ada 9 makmal. Kita ada 9 makmal. Jadi kita ada makmal fluid, kita ada makmal air quality, kita ada makmal persekitaran, makmal marine science, material science, makmal water and wastewater, makmal apa lagi? Environment preparation, makmal fabrication dan prototype, dan makmal AutoCAD pun ada. Jadi ini akan memberi latihan amali kepada para pelajar. Dan manakala program maritime teknologi, kita ada 9 makmal. Okey, 9 makmal yang merangkumi makmal hydrodynamics, makmal thermodynamics, makmal makmal hydraulics dan pneumatics, makmal power plant. Ini semua makmal adalah merujuk kepada latihan mereka apabila mereka keluar nanti memang ada diguna pakai sistem-sistem tersebut di sektor-sektor industri maritim. Dan yang ada satu lagi tu makmal simulasi. Jadi di teknologi maritim ini dia ada package software ataupun perisian yang terkini yang boleh digunakan untuk membuat kerja-kerja simulasi lah. Jadi ini merupakan satu nilai tambah kepada para pelajar selain daripada menggunakan makmal yang berbentuk fizikal. Dan juga saya lupa tadi, mungkin tadi yang berkenaan dengan simulasi juga ada di makmal elektronik dan instrumentasi dan juga makmal di alam sekitar. Okey, kalau daripada penerangan Prof berkenaan dengan makmal yang kita ada ni Prof, saya tengok dia sangat mencukupi untuk melengkapkan pengajaran dan juga pembelajaran untuk program MIRI FTKK. Dan selain itu, apa yang kita dapat lihat adalah penggunaan peranti ataupun alatan-alatan ini adalah berteraskan teknologi dan juga teknologi-teknologi yang terkini. Maksud saya teknologi yang terbaru digunakan untuk diadaptasi oleh para mahasiswa kita. Okey Prof, macam saya katakan tadi, saya rasa video sorotan untuk setiap program dah sedia. So mari kita lihat video program-program yang ditawarkan di FTKK. Business, economics, financial, technology, design, management, shipping, navigation and engineering. University Malaysia Terengganu, UMT, is committed to produce graduates who are competent in this challenging industry. With the campus strategically located next to the South China Sea, has positioned UMT as the perfect, higher, academic institution in the study of maritime field. There are 2 programs, offered by the Faculty of Ocean Engineering Technology Informatics, in the maritime-related field. Bachelor of Applied Science, Maritime Technology, and Bachelor of Mechanical Engineering Technology, Naval Architecture. 5-axis CNC machine is one of the high-end equipment available in the conducive laboratory environment to support teaching and learning experience. The machine designed to assist students to explore the machining skills in boat and ship constructions. Students were exposed to hands-on skill which simulate real working conditions.
Experienced educators in the field of naval architecture, marine, offshore and coastal engineering are trained to assist in the learning processes. Comprehensive laboratories and workshops provided by UMT, including welding bay, marine engine test bed, drawing and drafting laboratory, pneumatic hydraulics, as well as design and simulation lab. Interactive classrooms located in the central lecture complex have an excellent impact on students' morals. Students are able to explore their interest in any of the maritime technology branches, such as autonomous vehicles and many more. Trainings on our research vessel, RV Discovery, gives a unique experience for the students to familiarize with the real equipment on board. This will prepare themselves for the future career in maritime industry. Come and join us in UMT. Maritime Expert Generation! I'm interested in the environmental technology program because it offers extensive knowledge of environmental science and technology in solving environmental issues such as air, water, soil and other environmental elements. Other than lecture and lab experience, we are also exposed to the fieldwork activities of related subjects such as hydrology and air quality. Amat menepati kehendak industri di luar sana. From Entech definitely for sure able to compete in the industry market. Sebanyak-banyak cabang-cabang yang telah begini. Come and join us.
Okey, begitulah sorotan video program-program yang ditawarkan di FTKK. Okey Prof, bila saya melihat video itu semakin berkobar-kobar saya bila saya tengok peluang kerjaya itu Prof. Peluang kerjaya itu sangat cerahlah bagi saya kalau saya tengok di situ. Okey Prof, kita dah berbicara tentang fakulti, kita dah mendalami tentang program-program dan juga kita dah tengok fasiliti. Okey, sekarang ni Prof, semestinya calon-calon mahasiswa ingin mengetahui apakah aktiviti-aktiviti luar yang diadakan di FTTK. Boleh tak Prof ceritakan sedikit tentang aktiviti-aktiviti luar yang melibatkan fakulti dan juga para pelajar? Okey, terima kasih moderator Dr. Said. Okey, jadi selain daripada pelibatan mahasiswa dalam akademik di fakulti, pelajar juga menjalani aktiviti di luar lah. Jadi untuk makluman kepada calon-calon mahasiswa, okey, di UMT ada keunikan dia. Jadi kita mempunyai stesen-stesen penyelidikan. Kita ada stesen penyelidikan yang kita tengok yang ada dalam gambar ni adalah aktiviti pelajar dalam survival laut. Jadi survival laut ini merupakan aktiviti yang penting, yang mana apabila mula pelajar masuk, kita akan mendedahkan pelajar ini kepada laut. Jadi aktiviti tersebut dijalankan di stesen penyelidikan kita di Pulau Bidung. Dan mereka menjalani kita nama aktiviti water confidence, juga di pulau dan juga di Tasik Kenyir. Di Tasik Kenyir kita ada satu lagi stesen penyelidikan di mana di situ juga kita ada boat, lab boat, bukan RV saja, kita ada yang saya sebutkan mula-mula tadi, dan kita ada aktiviti scuba diving. Jadi para pelajar bukan terlibat inilah saja dengan akademik, tetapi boleh pergi kepada minat masing-masing. Sama ada nak pergi ke scuba ataupun yang bermain dengan air ataupun pergi dengan sport. Kita ada pantai yang cantik, yang boleh buat aktiviti sukan di tepi pantai. Dan kita ada kondusif punya fasiliti. Kita ada kolam renang, yang size standardnya adalah merupakan mengikut standard inilah yang diiktirafkan. Dan di samping itu juga para pelajar boleh kalau minat berkenaan dengan pelayaran, boleh juga menyertai aktiviti pelayaran. Kita ada unit pelayaran di sini, sangat fun, sangat menarik, dan kita akan tambah lagi yang berkaitan dengan sukan air ini. Dan untuk makluman mahasiswa nanti yang bakal calon-calon, di setiap program ada kelab, ada kelab. Jadi kita memberi kemudahan kelab ini, untuk mereka menjalani atau merancang menjalani aktiviti masing-masing, ikut program. Dan di samping itu juga ada jalani aktiviti santuni community. Ini adalah satu kaedah mendekati komuniti. Dan untuk makluman para calon-calon mahasiswa juga, di UMT ada badan-badan inilah beruniform. Jadi siapa yang berminat untuk masuk badan beruniform, kita ada pelapis laut, kita ada JPAM, kita ada polis dan sebagainya. Jadi para pelajar yang minat badan beruniform boleh masuk, okey. Dan aktiviti selain daripada itu diberi kepada pelajar mengendalikan aktiviti seperti research day ataupun hari penyelidikan. Dan juga kita juga menggalakkan para pelajar menyertai aktiviti yang dibuat oleh fakulti seperti industry day. Jadi kita panggil daripada industri, tengok macam mana para pelajar kita, inovasi yang para pelajar kita lakukan. Jadi di situ ada hubungan antara industri dengan fakulti dan juga pelajar. Jadi memudahkanlah dia nanti untuk bekerja. Jadi industri berkedah kenal kita. Okey. Dan ini adalah antara yang lainlah yang kita dedahkan untuk praktikal di lab dan juga
kita beri peluang kepada para pelajar untuk pergi melawat industri-industri yang mereka rasa penting dan pensyarah rasa penting untuk dedahkan keadaan yang sebenar. Dan di samping itu juga kita ada lakukan untuk pendedahan industri ini, kita panggil industri masuk ke dalam kelas, memberi syarahan berkenaan dengan apa yang berlaku di industri. Itu sangat menarik. Itu untuk maklumat calon-calon mahasiswa kita lah. Okey. Dan seterusnya, bukan itu saja, kita mengambil cakna lah kepada para pelajar, di mana satu sistem mentoring dirangka untuk membantu pelajar yang kita namakan sistem mentor-mentee. Sistem mentor-mentee, yang mana mentor tu terdiri daripada pensyarah. Jadi pensyarah akan memberi nasihat kepada para pelajar untuk mengambil subjek apa, subjek yang apa, kemudian macam mana menerangkan pemahaman kepada kurikulum yang keseluruhannya, dan juga inilah untuk membantu isu-isu yang lain lah sekiranya ada di kalangan para pelajar. Jadi kita memang program sistem mentor-mentee ini sangat rapatlah dengan para pelajar. Jadi itu pendekatan kita untuk Okey, so maksudnya sistem mentor-mentee ni kita tak nak ada student yang tertinggal, para pelajar yang tertinggal dari segi pembelajaran dan juga aktiviti luar berkaitan dengan fakulti. Okey. Macam Prof kata tadilah, FTKK ni telah wujud lama Prof, daripada 2001 lagi. Jadi Prof, boleh tak Prof terangkan peratusan kebolehan pasaran graduan dan sedikit sebanyak tentang alumni yang telah berjaya menamatkan pengajian daripada 2001 dan hinggalah sekarang fakulti baru 2024 ini FTKK. Boleh Prof? Okey, untuk pengetahuan calon-calon mahasiswa, kita tahu bahawa bumi kita ini adalah merangkumi 2/3 ataupun 70% adalah dilingkungi oleh air. Okey? Dan dunia kita ini mengalami isu-isu pencemaran yang sangat ketara, terutama dalam perubahan iklim dan sebagainya. Dan yang saya katakan tadi, Malaysia penyumbang peluang pekerjaan kepada elektronik dan instrumentasi itu sangat besar. Jadi kalau kita tengok pada tiga-tiga skop ni, jadi peluang pekerjaan kerjaya mengikuti program ni apabila dia selesai nanti adalah besar. Jadi kita tengok kalau dari segi keboleh pasaran, pasaran adalah lebih daripada 90% lah. Jadi ini kita tengok alumni kita tadi. Okey, antaranya lah yang kita boleh lihat di sini bekerja sebagai senior executive environment, bekerja sebagai administration engineer di syarikat Sapura, dan juga bekerja di technical executive piping and valve di MMHE. Jadi ini menunjukkan bahawa peluang pekerjaan sangat banyaklah untuk program-program yang akan kalau kita tengok alumni berjaya Prof dengan kerjaya masing-masing dan boleh tahan, kita kata boleh tahan juga tempat-tempat yang mereka bekerja sekarang. Okey Prof. Okey, baru-baru ini Prof, saya sempat menyertai pameran ataupun roadshow Jom Masuk UMT, di mana di situ ramai calon mahasiswa bertanya dan mengatakan kepada saya bahawa nak masuk ke program kejuruteraan ini susah disebabkan syarat fakulti, syarat am. Boleh tak Prof jelaskan kepada mereka apa itu syarat am dan apa itu syarat khas sebenarnya Prof? Okey, untuk makluman bakal calon-calon mahasiswa lah. Syarat am ni adalah merupakan syarat universiti, secara general lah. Dan syarat khas merupakan syarat program itu sendiri. Jadi syarat khas ni adalah lebih ketat sikit lah daripada syarat am tu.
Jadi kita nak melihat pelajar dapat mengikuti program ni berdasarkan syarat-syarat khas ni. Okey. Dan kita tengok dari segi kelaluan untuk masuk ketiga-tiga program, keempat-empat program yang kita ada ni, sama ada dia adalah daripada sains ataupun aliran sastra. Okey. Jadi kategori yang boleh memohon adalah daripada peringkat STPM, diploma, matrikulasi dan juga asasi. Dan kalau para pelajar mengetahui lebih lanjut lagi, para pelajar nanti boleh melihat mengikut panduan portal ataupun alamat seperti yang tertera di layar ni lah, http://online.muhe.gov.my/e-panduan./ So ini boleh tengok dengan lebih inilah untuk syarat am dan juga syarat khas. Okey, kalau kita tengok pada slide ni, paparan ini Prof, tak adalah begitu susah untuk masuk ke program FTKK ni, di mana kita tengok aliran sastra juga berpeluang untuk menyertai program di FTKK ni. Okey, baiklah Prof. Saya rasa kita sudah sampai di penghujung slot kita pada pagi ini Prof. Tapi saya rasa Prof masih lagi bersemangat untuk berkongsi dengan calon mahasiswa kita berkenaan dengan fakulti dan juga berkenaan dengan UMT ini sendiri. Okey Prof. Soalan terakhir daripada saya lah Prof. Apakah kata-kata semangat ataupun kata-kata motivasi Prof kepada calon mahasiswa yang sedang mencari program dan juga universiti sekarang ni Prof? Okey, perkara yang pertama saya nasihatkan adalah supaya kita melihatlah berkenaan dengan peluang. Peluang pekerjaan itu sangat penting. Sebab apabila belajar nanti itu yang dicarinya. Jadi dalam melihat perkara tersebut, langkah pertama adalah kita memilih program yang memang mempunyai kerjaya yang baiklah. Okey, jadi itu. Jadi saya nasihatkan supaya pelajar boleh mendapat nasihat secara direct kepada saya sendiri ataupun fakulti untuk menanyakan dengan lebih lanjut lagi. Dan saya rasa itu adalah merupakan perkara yang pentinglah kepada para pelajar untuk memilih memilih program. Pertamanya atas kerjaya dan keduanya adalah minatlah. Minat. Jadi minat ni kadang-kadang kalau kita duduk dalam program tersebut, kadang-kadang yang mula-mula tak minat tapi akhirnya minat. Lepas kita tahu kita tahu secara keseluruhan berkenaan dengan kerjayanya tu. Jadi itulah saya rasa kena tengoklah peluang pekerjaan nanti apabila graduate, itu pemilihan yang sepatutnya kita buatlah. Okey, baik. Okey. Sekiranya para mahasiswa, bakal mahasiswa untuk menahu atau mengambil tahu maklumat lanjut, boleh melayari Facebook dan juga IG official FTKK seperti yang tertera di skrin sekarang. Okey, akhir kata dari saya, wakil daripada FTKK mengucapkan kepada para mahasiswa selamat maju jaya. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.